Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sahabat Suluh Budiman. Yang berbahagia, Tan Sri Dato' Haji Alimuddin bin Haji Muhammad Dom, Pro-Chancellor UPSI. Yang berbahagia, Profesor Dato' Dr. Mat Amin Mat Taf, Naib Chancellor UPSI. Yang berusaha, Prof. Dr. Marzita Putih, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa UPSI. Yang berusaha, Prof. Dr. Nur Khalid Salimin, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UPSI, Pengurusan Utama Universiti, ahli-ahli senat, para pensyarah dan pentadbir, ibu bapa, tuan-tuan dan puan-puan serta sahabat-sahabat graduan yang disayangi. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya, kita dapat bersama-sama berkumpul bagi meraihkan mahasiswa dan mahasiswi dalam Majlis Istiadat Convocation kali ke-25 Universiti Pendidikan Sultan Idris. Saya yakin bahawa saat ini adalah saat yang paling ditunggu-tunggu oleh para graduan setelah bertungkus lumus, bersengkang mata demi menamatkan pengajian dengan jayanya. Setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada Universiti Pendidikan Sultan Idris, peneraju kebitaraan pendidikan atas ruang dan peluang yang diberikan kepada saya untuk berdiri di atas pentas ini bagi menyampaikan ucapan. Di dalam Dewan Tuanku Chancellor ini merupakan garisan permulaan dan penamat kami sebagai anak kandung Suluh Budiman. Masih sekar dalam ingatan, permulaan saya di bumi Mualim tercinta ini, banyak kenangan yang tidak dapat saya lupakan. Antaranya ialah terpaksa berjauhan daripada kedua-dua ibu bapa. Tidak pernah terlintas di fikiran saya bahawa saya akan berjauhan daripada ibu bapa, tetapi demi menuntut ilmu dan mengejar cita-cita, saya harus berhati rela. Sepanjang berada di bumi Mualim ini, saya yakin bahawa semua graduan, terutamanya yang berasal daripada Sabah dan Sarawak, pasti mengalami kesedihan yang sama seperti apa yang pernah saya alami. Antaranya, apabila tiba waktu perayaan, kami sebagai anak rantau tidak dapat pulang ke kampung halaman kerana kekangan kewangan. Kami hanya mampu melihat rakan-rakan yang berada di Semenanjung pulang ke kampung halaman masing-masing. Namun begitu, kesedihan dirawat balut dengan adanya program-program anjuran universiti untuk anak rantau. Begitulah kasih sang ibu kandung Suluh Budiman terhadap anak-anak yang menghuni rahimnya. Terima kasih diucapkan kepada kaki tangan belakang tabir, iaitu Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni, Persatuan Jalinan Anak Sarawak serta Ikatan Sepadu Anak Jati Sabah atas kepekaan dan keprihatinan yang luhur. Tidak dilupakan juga Perpustakaan Tuanku Bainun yang menjadi ruang kondisif buat para pelajar untuk menulis tesis, menyiapkan tugasan, padang upsi tempat kami melepaskan tekanan, gym dan kolam renang tempat kami beriadah. Kami, para graduan, sangat terhutang budi kepada ibu kandung Suluh Budiman kerana tanpanya kami tidak mungkin akan sampai ke tahap ini. Kejayaan yang kita semua kecapi pada hari ini di sini bukanlah milik kita seorang saja. Namun begitu, di sebalik kejayaan ini, kita juga turut dibantu oleh sayap kedua-dua ibu bapa yang membanting tulang dalam rahsia, berpecah peluh, berpanas hujan untuk memastikan segala kelengkapan dan keperluan dipenuhi. Terima kasih yang tidak terhingga diucapkan kepada kedua-dua orang tua saya, babaku Jumari bin Hashim dan mamaku Sharifah Masni binti Wan Muhammad. Tidak dilupakan juga kudrat dan masa para pensyarah yang tidak lelah mahupun berkira dalam mencurahkan ilmu kepada para pelajarnya.
staf-staf sokongan yang bekerja keras di belakang tabir bagi memastikan proses pembelajaran anak kandung Sulu Budiman berjalan lancar, bahkan rakan-rakan yang turut berjuang bersama-sama dengan kita. Masih saya ingat peristiwa 2 tahun lepas ketika dunia mengalami fasa pandemik. Banyak kesukaran yang dihadapi oleh pensyarah untuk mendidik kami. Saya yakin ketika itu pasti ada pelajar yang sedang tidur ketika pensyarah memberikan kuliah. Ada juga yang sedang makan, bahkan ada juga yang berada di luar rumah ketika pembelajaran secara dalam talian berlangsung. Walau bagaimanapun, dugaan yang dihadapi oleh pensyarah, mereka tetap bersemangat menjalankan tugas hakiki mereka. Ayuh sama-sama kita berikan tepukan yang paling gemuruh dan tunduk hormat buat semua. Berikan tepukan juga kepada FMSP atas persembahan-persembahan yang dipersembahkan sepanjang minggu convocation ini. Untuk pengetahuan hadirin, antara persembahan yang telah dipersembahkan pada istiadat convocation kali ke-25 ini, ada yang telah memenangi beberapa pertandingan di peringkat antarabangsa seperti International Bandung Choral Festival 2023 oleh kumpulan The Vocalist Choir UPSI. Hadirin sekalian, bercerita tentang pengalaman, terlalu banyak kenangan suka dan duka sepanjang saya menuntut di UPSI. Kisah ini adalah berdasarkan kisah pribadi saya yang bukan rekaan semata-mata. Sejujurnya, saya menuntut sarjana muda seni persembahan teater tanpa sebarang latar belakang baik sebagai pemain teater atau apa-apa sahaja peran dalam bidang seni persembahan. Saya bahkan tidak pernah sesekali berlakon di atas pentas, di hadapan halayak, dan apa yang saya tahu tentang teater pada ketika itu hanyalah lakonan semata-mata. Saya bagaikan rusa masuk kampung ketika pertama kali menjejakkan kaki ke UPSI. Proses pembelajaran adalah sangat mencabar kerana saya belajar sesuatu yang baru di universiti. Saya dapat menyimpulkan bahawa teater itu adalah lebih daripada sekadar lakonan. Teater adalah sebuah bentuk seni yang juga tertumpu kepada bidang pengurusan, pembuatan kostum, solekan dan tata rias serta banyak menerapkan nilai-nilai sosio-budaya. Saya masih ingat pada semester 2 sewaktu sesi pembelajaran diadakan secara dalam talian, saya menghantar video tugasan bagi subjek rekaan set. Pensyarah yang mengajar saya pada ketika itu mengatakan bahawa saya mempunyai potensi yang boleh dikembangkan lagi dan usaha saya mendapat pengiktirafan oleh beliau. Beliau juga telah membuka banyak peluang kepada saya untuk menyertai banyak program seperti Teater Asik dan program Candawara RTM Jemput Masuk. Pada masa yang sama, pensyarah-pensyarah yang telah mengajar saya sentiasa memberikan sokongan moral ketika saya hampir putus asa dan tidak pernah berhenti untuk berkongsi ilmu dan tips ketika belajar. Saya yakin rakan-rakan graduan saya dari fakulti yang lain juga mempunyai pensyarah seperti ini yang sentiasa memberi ruang kepada para pelajarnya untuk meningkatkan potensi diri dengan lebih baik. Tidak kiralah sama ada dari FPM, FSK, FBK, FSM maupun FKMT. Peningkatan diri ini bukan sahaja terjadi pada diri saya, malahan turut memberi impak kepada beberapa rakan graduan saya yang lain, Nazlia binti Tohiman, Usha Nantini, anak perempuan Rajandran, dan yang lain turut mula dari kosong bersama-sama dengan saya. Hal ini dapat dibuktikan bahawa UPSI mampu mengubah pelajar from nobody to somebody. Saya yakin setiap graduan mempunyai sahabat bagai bidok lalu kiambang bertaut ketika melakukan tugasan yang telah diberikan oleh para pensyarah. Jika tiada sahabat seperti ini, maka tiadalah kenangan yang dapat disematkan dalam hati. Jika tiada sahabat seperti ini, mungkin juga kita tidak akan mampu mengharungi pahit manis zaman belajar dengan cekal dan menamatkannya dengan bersama-sama naik di atas pentas ini. Terima kasih diucapkan kepada para sahabat sekalian. Apa yang hendak saya sampaikan di sini
bukanlah semata-mata tentang pengalaman saya dan kursus teater ini, tapi ia adalah tentang program-program yang ditawarkan di UPSI secara jelasnya mampu memperkembangkan potensi para pelajar sekaligus dapat meningkatkan kebolehpasaran graduan ke dalam industri kreatif. Sesungguhnya, segala ilmu yang dituntut kelak akan menjadi pelita yang menyuluh akal budi dan membentuk modal insan berkualiti sejajar dengan cogan kata pengetahuan suluh budiman. Antara momen bermakna sepanjang saya berada di UPSI adalah ketika saya memegang salah satu watak utama dalam teater musikal Garis-Garis Pelangi. Mengapa saya mengatakan bahawa teater musikal Garis-Garis Pelangi ini merupakan antara momen paling bermakna buat saya? Ini kerana watak yang dibawa memerlukan kepakaran saya untuk bernyanyi yang mana yang merupakan suatu hal yang sangat mencabar buat saya. Ini merupakan suatu pengalaman yang bermakna untuk saya secara peribadinya kerana dalam bidang teater ini saya bermula sebagai seorang yang tidak mempunyai sebarang latar belakang seni persembahan apatah lagi mempunyai bakat lakonan dan nyanyian. Proses latihan teater merupakan antara bahagian yang mencabar serta melelahkan. Namun ia menjadi sebuah proses yang indah dan menyeronokkan kerana melalui proses tersebut saya mula menakul erti tanggungjawab iaitu tanggungjawab sebagai seorang pelakon, penghibur, anggota produksi yang bekerja secara ensemble serta tanggungjawab untuk menyampaikan nilai-nilai kemanusiaan terhadap khalayak. Menerusi produksi teater musikal Garis-Garis Pelangi ini juga, buat pertama kalinya saya diundang ke sebuah program reality television iaitu Apa Khabar Malaysia bagi mempromosikan teater serta watak lakonan yang dipertanggungjawabkan oleh pengarah. Pada hari tersebut, saya masih ingat betapa gugupnya saya pada ketika itu sebelum diwawancara. Momen hari ini juga adalah satu momen yang menarik yang tidak akan saya lupakan seumur hidup saya. Tidak dilupakan juga kepada 22,000 pengikut saya di TikTok atas sokongan dan dorongan yang diberikan di UPSI. Hadirin yang dihormati sekalian, tidak kira apa jua bidang yang kita ceburi, kita haruslah bersiap sedia untuk menyahut segala cabaran dengan menjadi lebih berani untuk mencuba sesuatu yang baru. Kerana keberanian akan membuka pintu pengetahuan dan keberanian juga akan membekalkan pengalaman yang kelak akan mengajar kita banyak perkara lebih-lebih lagi dalam menjalani kehidupan ini. Apa yang kita pelajari di universiti adalah sebuah ilmu, namun pengalaman merupakan guru dalam kehidupan. Saya juga ingin menyuruh kepada semua untuk memanfaatkan era kemodenan sebaiknya untuk memajukan diri baik dari segala aspek. Namun begitu, janganlah kita mengetepikan tradisi yang menjadi acuan kepada kemajuan yang dikecapi hari ini. Jadi, teruskanlah mencuba sesuatu yang baru walau di mana kita berada. Jangan berasa takut sekiranya kita tidak mempunyai pengetahuan yang lebih berbanding orang lain kerana ketakutan akan melumpuhkan keyakinan. Sebaliknya, renunglah ke dalam diri dan tanamkan motivasi untuk terus berusaha melakukan perubahan dan memajukan diri. Sebaik sahaja kita keluar daripada dewan ini, dengan rasminya kita telah bergelar sebagai alumni UPSI. Walaupun jasad kita tidak lagi berada di UPSI, janganlah kita lupa untuk berbakti kepada ibu kandung suluh budiman ini dengan menyertai alumni UPSI. Selain itu, kita haruslah mengambil cakna terhadap program-program yang dianjurkan oleh pihak universiti sebagai bentuk memulangkan jasa bakti terhadap tempat kita bermain. Sebagai contoh, kita boleh bantu mempromosikan program-program anjuran universiti kepada orang ramai melalui akaun media sosial masing-masing. Walaupun tindakan ini mungkin dipandang tidak seberapa, tetapi sekecil-sekecil usaha pasti ada impaknya. Dan keikhlasan dalam perbuatan jugalah yang kelak memberikan makna. Dengan rasa rendah diri, saya ingin menyusun jari memohon ampun sekiranya terdapat kekurangan dalam kata-kata, ada rumpang dalam laku dan bicara, atau mungkin mengguris hati semua. Terima kasih sekali lagi yang sungguh-sungguh dan tidak terhingga kepada kedua ibu bapa, seluruh ahli keluarga, guru-guru, para pensyarah serta rakan-rakan perjuangan.
Lelah berjalan di tengah pekan, singgah sebentar di warung Siti. Terima kasih ibu kandung suluh budiman. Budi dan kenangan terpahat di hati. Sebelum saya mengakhiri ucapan, marilah kita bersama-sama melaungkan laungan keramat UPSI buat kali terakhir. UPC, UPC! Sekian, terima kasih dan selamat maju jaya diucapkan kepada semua graduan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.